Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bihi nasta'in. Amma ba'du, rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman. Alhamdulillah pertamanya saya panjatkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpah kurnianya juga dapat kita berkumpul pada malam ini untuk kita meneruskan pengajian kita. Saudara-saudara sekalian, yang perlu kita tahu bahawasanya kita makin menghampiri bulan Ramadan. Ini hari sudah bulan Syakban. Malam 11, 12, 13, 14, 15. Bulan Syakban ini, kalau bulan Rejab, kita ada malam, orang kata malam kemuncak dia. Ialah malam kemuncak dia malam Isra Mi'raj 27 Rejab. Maka bulan Syakban ini ada malam kemuncak dia. Malam kemuncaknya ialah malam 15 Syakban. Ini orang tua-tua kita dulu selalu sambut lah. Orang sekarang ini, saya tak tahulah masjid ni ada sambut ke tidak. Kalau masjid yang lain, saya tengok ada. Dia panggil Nisfu Syakban. Ada cerita-cerita Nisfu Syakban. Ya. Dan hadis Nisfu Syakban ni sebenarnya saya nak cerita, dia tidak berapa kuat. Dia hadis bukanlah hadis dhaif ataupun hadis maudhu', tapi hadisnya lemah. Tu kita dah tengok dulu hadis lemah ni macam mana. Hadis lemah ni ialah hadis sanadnya tak berapa cantik. Itu lemah lah dia. Tapi hadis ini ada sanad-sanad yang boleh dipakai. Ya, yang boleh dipakai, menjadikan hadis ini dia sanad-sanad yang baru itu, yang kuat sikit itu memperkokohkan. Itu sebabnya Imam Ghazali, Imam Syafi'i mengatakan, kita kalau dapat hadis-hadis dhaif, bukan hadis maudhu', hadis dhaif, boleh kita beramal dengannya dalam perkara-perkara fadail. Perkara-perkara fadail, fadilat. Perkara fadilat, Nisfu Syakban, itu fadilat itu. Perkara-perkara fadilat. Tetapi tidak boleh berhujah dengannya kerana hadis itu lemah. Yang kita kata dulu, yang saya kata dulu, hadis yang boleh buat berhujah ialah hadis yang mutawatir, hadis sahih. Ada yang mutawatir. Mutawatir maknanya dia punya perawi-perawi dia itu tersusun. Wasahihu ma'rufu turkan wa ghadan. Hadis sahih itu ma'ruf, terkenal dia punya rawi-rawi dia. Itu hadis sahih. Hadis sahih boleh kita berhujah dengannya. Tetapi hadis yang dhaif ini tidak boleh berhujah. Tetapi Imam Syafi'i mengatakan, kalau kita nak beramal dengan hadis-hadis yang dhaif ini, boleh beramal tapi tidak boleh berhujah. Itu oleh kerana itu, guru-guru kita dulu banyak menyebut tentang kelebihan-kelebihan Nisfu Syakban. Dia kata malam Nisfu Syakban ini amal kita diangkat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam Nisfu Syakban ini malam tu kau apa? Tukar buku. Tukar buku. Dan ini dalam kitab-kitab lama memang ada. Jauharil Mauhub ada tersebut. Dan juga dalam kitab-kitab yang lain yang saya tengok, yang saya baca sendiri, memang ada menyebut perkara ini. Tapi hadisnya tidaklah berapa kuat. Kerana hadis-hadis yang tak berapa kuat ni, kita
hadis ni, dalam konteks hadis tuan-tuan, selagi kita tak pasti hadis itu hadis yang maudhu', hadis bukan hadis dia bawa-bawa, kita jangan tinggalkan. Kita diam saja. Kita jangan dustakan. Ataupun kita katakan bohong, tak boleh. Kerana itu hadis. Mungkin jalan yang lain ada yang lebih kuat daripada jalan yang diperkatakan itu. Oleh kerana itu, dengan ulama-ulama kita mengatakan bahawasanya hadis-hadis yang daim ini boleh diamalkan dalam masalah-masalah fadail. Masalah kelebihan. Kelebihan Ramadan, kelebihan itu, kelebihan ini. Tapi kelebihan Ramadan banyak yang hadis yang sahih. Ya, banyak ada yang sahih. Di antara hadis yang dikatakan tak berapa kuat berkenaan bulan Sya'ban ini, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sya'ban syahri wa Ramadan syahri ummati. Itu dia. Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, Ramadan syahri ummati. Itu dia. Itulah di hadisnya. Dia kata apa? Rajab itu bulan Allah. Sya'ban itu bulan Nabi, bulan aku, kata Nabi. Ramadan itu bulan kita, bulan umatku. Itu hadisnya. Jadi dalam konteks hadis ini, kalaulah Sya'ban itu bulan Nabi, kita tengok pada Nabi. Apa Nabi buat bulan Sya'ban ni? Kita lihat bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia meningkatkan amal ibadat di bulan Ramadan, bulan Sya'ban, khususnya dari segi berpuasa. Pernah ditanya kepada Rasulullah, Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku melihat Rasulullah berpuasa bulan ini banyak sekali. Kenapa?" Kenapa dia banyak berpuasa? Kerana bulan ni bulan kita. Bulan dia. Aku mahu, kata dia, aku mahu amal-amal aku di bulan ini diangkatkan kepada Allah dalam keadaan aku berpuasa. Dalam keadaan aku berpuasa. Jadi dia banyak puasa bulan ni. Bulan Sya'ban. Okey. Kita pula kadang-kadang terlebih puasa. Ada orang, dia puasa bulan Sya'ban ni sampai bulan 30 hari bulan pun kalau ada puasa lagi. Tapi Nabi tak ada. Nabi minggu yang terakhir bulan Sya'ban tak puasa lagi. Kerana dia memperkuatkan jisim dia, badan dia untuk menghadapi bulan Ramadan. Persiapan hanya bulan awal-awal. Oleh kerana itu, tuan-tuan, kita dah makin hampir bulan yang kita tunggu-tunggu. Bulan yang begitu besar bagi kita. Hari yang begitu mulia bagi kita. Tentu sekali kita ada membuat persiapan. Masing-masing ada buat persiapan lah. Ada yang mula saya dah tengok ada orang puasa sekarang ni. Kalau tak puasa Sya'ban pun puasa Senin, Khamis, puasa Abiad, puasa Aswad dan sebagainya. Bila kita tanya dia apa sebab dia puasa, dia kata nak melatih diri. Betul lah tu, tak apalah. Nak melatih diri. Tapi kalau kita tak melatih, sekali terkejut je buat pula besok ini hari tengok anak bulan, besok puasa, kita tak berlatih, tak kacau. Jadi dia kata baiklah kita berlatih dulu, berlatih berlapar sikit. Bila datang bulan Ramadan, kita dalam keadaan bersedia. Oleh kerana itu, tuan-tuan, banyak orang membuat persiapan nak datang bulan Ramadan. Persiapan yang seharusnya ialah daripada banyak segi. Ada orang buat persiapan di segi fizikal. Di segi kewangan. Wah, bulan Ramadan nak datang ni. Nak sediakan duit, nak belanja, nak itu, nak ini. Ada orang begitu. Ada orang kat kampung saya. Dia kerja tak berapa, bukan kata tak baik, tapi kerja biasa kerja. Tapi di bulan Ramadan, dia tak kerja. Dia kata, saya kumpul bulan Ramadan ni untuk belanja daripada bulan Dejjal.
kumpul. Supaya bulan Ramadan dia tak nak kerja, nak menumpu kepada puasa. Menumpu kepada puasa nak buat apa? Nak ibadat lah. Nak semayang, baca Quran. Kalau bekerja dan sebagainya, kerja pukul 8, balik pukul 4, balik dah lepak. Bila nak baca Quran? Malam. Bila makan, bila dah berbuka, tuan-tuan pun tahulah bila dah berbuka. Kan? Kalau lebih tuang minyak, dah senak buat kereta. Dah tak boleh jalan jauh. Begitu. Ya? Jadi dia kata, dia buat persiapan ini daripada bulan Rajab. Dari segi persiapan keuangan. Tujuan dia tak nak bekerja bulan puasa. Dia nak menumpukan semua bulan puasa itu sebulan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang tanya dia, tak bulan Ramadan tak kerja, nak gaya macam mana? Saya buat persiapan daripada awal untuk gaya. Begitu tuan-tuan. Pasal dia ada anak juga. Hari raya ni biasanya anak-anak pun nak tukar baju. Kuat sepasang pun nak tukar juga kan. Kasut satu, kalau tak kasut Reebok ke, capal pun nak tukar juga kan. Sedangkan sekarang mana dia nak capal-capal, dia nak kasut Reebok. Kita dulu tak kisah. Pokyong pun boleh kita dulu. Saya dulu, kasut gaya dengan kasut sekolah sama. Baju gaya dengan baju sekolah sama. Beli baju putih untuk raya dan juga untuk sekolah. Seluar biru tu jam untuk gaya dan untuk sekolah. Bukan main simpan tuan-tuan dalam mari. Hari-hari tengok. Begitu tuan-tuan ya. So, maknanya saya nak sebutkan di sini ialah kita akan menerima hari besar. So, persiapan kita juga seharusnya besar. Dari segi fisikal, badan, mental kita yang paling penting. Mental kita. Kerana kita akan menghadapi ujian. Banyak ujian. Bila datang bulan Ramadan nombor 1, ujian makan tak boleh. Itu satu ujian besar. Dah hari-hari kita makan, pagi makan, pukul 10 makan, pukul 12 makan. Pukul 4 makan, pukul 8 makan. Habis ada siapa pula lagi tengah malam pula lagi. Habis bulan puasa, pagi pukul 5 dah tak boleh makan. Sampailah pukul 7 malam. Sekarang 7 lebih. Baru boleh makan. Berapa lama tu? Itu maknanya nak menguji ketahanan mental dan juga ketahanan spiritual kita. Tak makan. Jadi tuan-tuan, misi biasa. Misi dibuat persiapan. Oleh kerana itu tuan-tuan, dalam satu hadis Nabi bersabda, Man istaqbala Ramadan imanan wahtisaban ghufira ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menerima bulan Ramadan penuh dengan keimanan, wahtisaban. Wahtisaban maknanya mengira-ngira kebajikan yang ditawarkan di bulan Ramadan. Kenapa kita perlu buat persiapan penuh? Kerana kita mengharapkan tawaran-tawaran bulan Ramadan itu amat besar. Bulan Ramadan itu semua pekerjaan-pekerjaan yang baik diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan setakat diterima, tetapi digandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sembahyang fardu bersama dengan perkara sunat bersama dengan sembahyang fardu. Sembahyang fardu digandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada 1 sehingga tidak dikira pahalanya, bergantung kepada kekhusyuk dan keikhlasan kita kepada Allah. Begitulah tuan-tuan. Jadi barang siapa yang nak menerima atau nak menyambut kedatangan bulan Ramadan penuh dengan imanan, keyakinan, wahtisaban dan mengharap-harap, mengira-ngira. Mengira apa? Kebaikan, pahala yang akan didapat selama sebulan itu. Apa dia dapat? Ghufira ma taqaddama min dhanbi. Allah mengampunkan apa juga dosa
yang terdahulu. Tuan-tuan, dengan buat persiapan itu pun Allah dah mengampunkan dosa kita kerana kita berhasrat, berniat untuk menerima kedatangan bulan Ramadan penuh dengan persiapan. Tuan-tuan, tak lama lagi, lebih kurang dalam saya bincang-bincang dengan Imam tadi, lebih kurang dalam 27 hari, 25 hari, 26 hari lagi lah datang bulan Ramadan. So, bincang juga tadi, kelas kita macam mana, itu bincanglah jantung kuasa macam mana, sama ada kelas yang ini, kelas yang terakhir, kelas penangguhan, bukan akhir, tak ada lagi maknanya, kelas penangguhan, ataupun kita nak tunggu satu lagi minggu. Minggu depan kita ada 17 hari. Lebih kurang 11. Ada lagi lebih kurang dalam berapa? Ada 5 minggu lagi. Betul? Yang terakhir sekali. Kalau minggu depan tak ada, minggu satu lagi, berapa bulan? 14. 14 sudah puasa. Kita puasa 14 lah. 14, 15. 13. Jadi tak sempat buat. Maknanya kalau tak sempat, kelas ini adalah merupakan kelas penutup. Tak boleh buat lagi kelas. Pasal dah bulan puasa. Takkan bulan puasa kita nak buka kelas. Besok saya bercakap kat sini seorang. Tuan-tuan buka rumah, buka. Betul? Cuba tengok kalender, ambil kalender. Atau ada pengurusi tolong beritahu saya bila dah selesai nanti, telefon saya. Kalau ada kelas, adalah. Tak ada, anggaplah hari ini adalah merupakan kelas penutup bagi kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, begitulah. Ya? Hari-hari kebesaran yang kita nak sambut, hari-hari yang mulia yang Allah kurniakan kepada kita untuk kita beribadat kepadanya. Saudara-saudara sekalian, saya nak dah 2 minggu, 3 minggu saya tak ada menyentuh kitab ini. Hari ini saya nak sentuh sikit berkenaan dengan kitab kita ini, Mustika Hadis. Daripada permulaan hadis itu kita dah sentuh. Kemudian hari ini saya akan ambil hadis yang pertama lah. Ya? Hadis yang pertama daripada bab yang pertama, iaitu sebenar-benar perkataan. Sebenar-benar perkataan dan sebaik-baik jalan pimpinan. Sebenar-benar perkataan dan sebaik-baik jalan pimpinan. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang dimaksudkan ialah Al-Quran. Al-Quran adalah sebenar-benar perkataan. Kerana dia perkataan Allah Subhanahu wa taala. Perkataan Allah Subhanahu wa taala semuanya benar. Belaka. Ya? Dan apa yang terkandung di dalam Quran itu adalah perkara-perkara benar belaka. Berapa perkara yang terkandung dalam Quran? Terkandung dalam Quran ada 7. Sejarah, hukum, tuan-tuan Dan kalau kita nak turunkan lagi, kalau dalam Quran 30 juzuk itu ada 7 perkara, mengandungi 7 perkara. Begitu juga di dalam Al-Fatihah. Al-Fatihah itu mengandungi 7 perkara. Termasuk sejarah, termasuk hukum, doa, semua ada di sana. Ada 7 perkara. So, Al-Quran adalah sebaik-baik perkataan, sebenar-benar perkataan. Kita tengok dalam surah Al-Baqarah awal-awal pun Allah dah ceritakan. Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu awal tu. Surah yang pertama. Alif Lam Mim. Zalikal kitab. Inilah dia kitab inilah. Kitab Quran. La raiba fi. Tidak ada curiga padanya. Tidak ada pembohongan padanya. Tidak ada pendustaan di dalamnya. La raiba. Tidak ada curiga. Yakin benar. Itu dia. Hudal lil muttaqin.
dia pasti menjadi petunjuk bagi orang yang mencari jalan untuk bertakwa kepada Allah. Pasti hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk. Hudan makna petunjuk, lil muttaqin, bagi orang yang nak bertakwa. Kalau kita nak bertakwa kepada Allah, maknanya nak menjunjung titah perintah Allah, menjauhi larangannya, melakukan perkara yang disuruh. Tak ada cara lain, tak ada kitab lain, tak ada besi lain yang boleh membantu kita. Yang boleh membantu kita ialah Al-Quran Al-Karim. Kembalilah pada Al-Quran Al-Karim kalau kita benar-benar nak menuju ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jalan yang lain adalah jalan yang simpang siur. Hadza sabili fattabi' sabil wa la tattabi'us subul fatafarraqa anni, kata Nabi. Hadza sabili, inilah dia jalan aku. Jalan apa? Islam. Inilah jalan aku, kata Rasulullah. Fattabi' sabil, ikut jalan aku ni. Wala tattabi'us subul, jangan ikut jalan lain. Kerana jalan ni banyak. Tuan-tuan nak pergi Melaka, ikut jalan sini pun boleh. Ikut jalan pantai pun boleh. Ikut jalan lepas Kurubung pun boleh pergi Melaka. Itu dia kata jalan tu banyak. Boleh pergi sampai ke Melaka. Tapi kalau kau ikut lain daripada jalan yang telah aku tetapkan, fatafarraqa'an ni, nescaya engkau akan menjadi sempang siur. Mungkin kalau ikut pantai, lambat sampai. Ikut sini, cepat sampai. Kalau ikut sana pula, lagi lambat. Lagi banyak benda halangan-halangan, trafik light dan sebagainya. Begitulah Nabi pesan, dia kata, ikutlah jalan aku, wala tattabi'us subul fatafarraqa anni, nescaya engkau akan bercerai daripada aku. Firman Allah Subhanahu Wa Taala bukti bahawasanya sebenar-benar perkataan dan sebaik-baik jalan pimpinan Al-Quran. Firman Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kat sini maksud saja. Dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Surah An-Nisa. Ayatnya, waman asdaqa qawlan waman asdaqa qawlan min Allah. Surah An-Nisa ayat 87. Ya. Waman asdaqa qawlan min Allah. Siapakah yang paling benar perkataannya selain daripada Allah? Itu. Siapakah yang paling benar perkataannya selain daripada Allah? Allah yang menjadikan alam ini. Dia tahu semuanya. Macam mana dia boleh tak tahu? Macam mana dia boleh bohong? Tidak. Maka dia kata, siapakah Allah mencabar manusia makhluk dia? Siapakah yang paling benar perkataannya? Pastilah kita kata Allah lah. Tak ada orang yang paling benar kecuali Allah Subhanahu Taala. Perkataannya semuanya benar belaka. Dan apa yang dimuatkan di dalam Quran itu semuanya benar. Kalau ada cerita dalam Quran pun, cerita itu adalah cerita benar. Kalau ada andaian, bukan andaian, telahan akan berlaku pada akhir zaman, maka cerita itu adalah benar. Kalau ada perkara-perkara yang akan berlaku hari ini, cerita itu benar. Seperti ayat, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا. Itu ayat Quran. Apa Allah kata? وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي. Siapa yang tidak mau mengingatiku, فَإِنَّ لَهُ, sesungguhnya bagi mereka itu, hayatan dangka, kehidupan yang sempit. Tentu tengoklah. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي. Siapa yang tak mau mengingati aku, tak mau banyak berzikir. Bukan zikir subhanallah. Zikir subhanallah itu zikir lafaz maknanya. Ada dalam hati dan sebagainya. Tetapi sebenarnya mengingati Allah ini banyak perkara. Kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala, kita meninggalkan perkara-perkara yang dilarang. Kita mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, kita buat perkara yang disuruh. Kalau kita tak buat, perkara yang disuruh tak buat,
Perkara yang dilarang pun kita buat, lagi teruk lah. Perkara yang disuruh tak buat, yang dilarang dia buat. Lagi teruk kan? Itu dia cakap, wa a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatin dhanka. Barang siapa yang tak mau mengingati aku dalam penghidupannya, sesungguhnya bagi mereka itu hayatan dhanka. Itu maknanya dah berlaku tak? Belum. Siapa? Maknanya belum berlaku lagi. Dia beri peringatan kepada kita. Tetapi ada orang yang dah mengalami kerana masa itu sudah berlaku bagi dia. Dia ayat yang lain pula dalam Quran menyebut, dia kata yaumal qiyamah, padang yaumil mahsyar. Itu belum berlaku. Benar tak? Benar. Akan berlaku. Itu sebab saya kata sama ada perkara yang disebut di dalam Quran itu lepas, wadhkur fi kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Itu dah lepas. Bacalah cerita-cerita Nabi Allah Ibrahim. Sesungguhnya dia Nabi. Dia adalah benar. Anak Nabi Allah Zakaria, Yahya dan sebagainya. Semua itu cerita-cerita dah lepas disebut di dalam Quran. Cerita itu adalah cerita benar. Itu sebabnya cerita benar yang disebut di dalam Quran ini sama ada cerita itu dah lepas atau cerita yang akan berlaku hari ini ataupun akan datang. Kalau kita baca, yang pertama kita mendapat pahala. Beramal dengannya mendapat petunjuk. Mendapat panduan, mendapat hidayah. Kalau kita kerjakan, diberikan ganjaran di akhirat. Tuan-tuan, itu sebab Quran itu kena namanya Quran. Kenapa namanya Quran? Kenapa Quran itu namanya Quran? Quran itu adalah perkataan Allah, bukan Quran. Quran itu perkataan Allah. Allah punya percakapan, kalamullah. Itu yang sebenarnya. Ya, dinamakan di Quran kenapa? Likasratil qiraah. Kerana banyak orang membaca. Dia dibaca di bumi, dibaca di langit oleh para malaikat. Ya, malaikat membaca. Kita pun baca. Ya, malaikat yang berehat di tempat rehat dia pun baca juga Quran. Kerana apa? Kerana dia itu dikata riqasratil qiraah. Qara'a yaqra'u Qur'anan. Itu bahasa Arab dia. Dia punya kalimahnya. Qara'a tu mana baca. Qara'a yaqra'u Qur'anan. Qara'a baca. Qur'anan itu jadi masdar. Terlampau banyak isim tafdil. Terlampau banyak dia dibaca. Terlampau banyak orang baca. Dan terpulanglah kepada orang yang baca. Macam-macam orang baca Quran ni. Ada yang membaca untuk mendapat pahala. Ada orang membaca untuk mendapat hidayah daripadanya. Kerana Quran, innal Quran yahdi liman aqwam. Kerana Quran itu, barang siapa yang membacanya, rajin membacanya, dia akan memberikan petunjuk. Kerana Quran itu hidayah. Salah satu hidayah yang kekal di dunia ialah Quran. Yang lain semua akan pupus. Hidayah Allah ni banyak. Matahari hidayah, siang, malam, duha, hidayah. Semua tu hidayah. Semua Allah bagikan untuk memberi hidayah kepada kita. Hidayah apa? Tentang wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tentang muraqabatullah. Tentang Allah bermuraqabah di atas semua perkara yang berlaku di dunia ini. Khususnya kepada manusia. Allah sentiasa bermuraqabah. Allah sentiasa, muraqabah ni apa nak cakap? Mengawasi.
Allah sentiasa mengawasi kita. Semua perbuatan kita dia awasi. Perbuatan yang keluar daripada mata, perbuatan yang keluar daripada telinga, perbuatan yang keluar daripada mulut, perbuatan yang dalam perut, perbuatan daripada kaki, semua diawasi oleh Allah. Dilihat oleh Allah SWT satu persatu. Dan yang paling penting, perbuatan yang pasti dilihat oleh Allah SWT ialah sembahyang. Tidak adalah di antara hamba-Ku ketika dia sembahyang, di antara hamba-Ku dan di antara Kaabah, aku berada di tengah-tengah di antaranya. Asma' wa ara, dan aku melihat apa yang dia buat. Asma', aku mendengar. Wa ara, dan aku melihat apa yang dia lakukan. Dia mendengar apa? Tasbih kita, tahmid kita, tahlil kita, bacaan kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kita cakap kan? Allah dengar. Dia dengar, dia nak tengok apa? Betul ke? Iyyaka na'budu. Engkau lah yang aku sembah. Dan engkau lah aku mohon pertolongan. Betul ke? Takut pujian itu sinis. Tak betul. Dalam sembahyang kita cakap macam itu. Tapi luar sembahyang, lain jadinya. Wa'iyadzubillah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Tunjuk kalau aku jalan yang benar. Jalan apa? Jalan yang engkau telah beri nikmat kepada orang-orang yang terdahulu. Siapa dia? Para salihin. Ulama-ulama kita, syuhada wa salihin, semua itu. Jalan itulah yang kita nak ikut. Yang kita mohon Allah tunjukkan. Tapi pada hakikatnya adakah kita ikut jalan itu? Kalau tak ikut, bohonglah kita. Kemudian kita kata apa lagi? Ghairil maghdubi alaihim. Betul tak? Ghairil maghdub. Bukan jalan-jalan orang yang engkau murkai. Siapa orang yang Allah murka? Orang Yahudi. Kenapa orang Allah murka orang Yahudi? Kerana terdapat 23 ataupun 22 perkara sifat buruk orang Yahudi yang disebut di dalam Quran. Yang menyebabkan Allah marah kat dia. 23 sifat, tuan-tuan. Bukan sikit. Makaru wa makarullah. Dialah penipu. Orang Yahudi. Membunuh Nabi. Orang Yahudi lah. Mendustakan Nabi. Orang Yahudi lah. Makan riba. Orang Yahudi lah. Tuan-tuan. 23 sifat. Kalau nak cerita panjang, tuan-tuan. 23. Itu yang kita minta. Ghairil. Bukan jalan-jalan orang yang engkau murkai. Itu dalam semayang kita minta tu kan. Tapi luar semayang. Jalan itu yang kita ikut. Makan riba. Makan riba. Orang Yahudi makan riba. Dalam sembahyang kita minta bukan jalan yang engkau murkai. Siapa dia? Jalan-jalan yang dilakukan oleh orang Yahudi. Dalam sembahyang. Luar sembahyang. Saya tak mau jawab. Tuan-tuan jawab sendiri. Masing-masing tahu kan? Jawab sendiri. Kita ikut jalan tu ke atau kita jauhi jalan tu? Pasal permintaan kita, jangan kasih jalan itu. Jauhkan aku daripada jalan yang engkau murkai. Tuan-tuan. Jadi, kalau jalan tu kita ikut, apa hukumnya? Murkalah Allah kat kita. Takkan double standard.
Orang Yahudi dia marah, orang yang beriman, yang ikut jalan tu dia tak marah. Double standard. Double standard. Boleh ke Allah buat kerja double standard? Tuan-tuan. Ghairil maghdubi alaihim. Lepas tu? Waladdallin. Betul Imam Waladdallin tu apa? Bukan juga jalan orang yang engkau telah sesatkan. Siapa mereka itu? Orang Nasrani. Orang Nasrani, dia telah disesatkan oleh pendetanya. Betul ke Nabi Allah Isa kata, Isa itu anak Allah? Allah itu Tuhan, Allah itu bapa dia. Betul ke? Yang sesatkan dia siapa? Polos. Pendeta Yahudi. Dia kata, dia jumpa Nabi Allah Isa. Tetapi telah dibuat kajian, dia hidup selepas 200 tahun kewafatan Nabi Allah Isa, diangkatkan ke langit. Bila dia jumpa? Dalam cerita yang baru, kajian yang baru dibuat, baru 5 tahun, 6 tahun lepas. Di dalam Bible yang hari ini ada, mengandungi 5,000 kesilapan. 5,000 pendustaan. 5,000. Semua tak betul. Semua rekaan. Dia kata, dalam Bible ada sebut nama Allah. Dia nak minta dekat kita gunakan nama Allah. Mahkamah pun dah luluskan. Betul tak tuan-tuan? Atau saya cakap aja? Mahkamah pun dah luluskan. Tuan-tuan, apa akan jadi? Boleh ke? Boleh ke lafaz Allah ini kita letakkan kepada selain daripada... Saya nak buat contoh senang tuan-tuan ya. Ini katakan botol. Semua orang kenal botol. Namanya botol. Namanya botol. Saya nak ambil nama ni, nak letakkan kepada ni. Saya nak kata pada orang, ini botol, boleh? Itu bukan benda yang zat yang kadim tu. Ini benda biasa saja. Boleh tak? Orang boleh percaya tak? Hutan ni tak betul. Mana ni botol pula? Ini cawan. Ini botol. Ini kan pula, lafaz Allah itu nama khusus bagi satu zat yang kadim, lagi azali. Dia tak sama dengan yang baru. Faham cakap saya? Dia tu, Allah itu nama bagi satu zat yang kadim, lagi azali. Dia itu tak sama dengan yang baru. Jadi kita nak ambil zat ini, nak letakkan pada syirik, tuan-tuan. Nama Allah ini tidak boleh diletakkan di mana-mana. Dia khas untuk kalimah Allah. Khas untuk nama bagi zat yang kadim lagi azali. Kalau kita taruhkan pada benda yang baru, katakan Allah, kufurlah. Kerana menyekutukan nama-namanya. Jadi dia nama syirik apa? Syirik asma. Itu sebab tuan-tuan, kita ni tak boleh taruh, nama kita tak boleh taruh Khalik. Khalik boleh tak taruh? Khalik. Khalik boleh tak? Saya nak tanya. Khalik. Khalik itu sifat Allah. Boleh tak tahu Khalik? Nama itu nama Allah. Nama Allah, Khalik itu nama bagi zat yang kadim lagi azali. Tak boleh diletakkan kepada zat yang hadis. Syirik. Itu sebab bila nak nama Khalik, kita taruh Abdul Khalik. Betul tak?
Bila nak kata Abdul Syakur. Syakur lah. Syakur tu sifat Allah. Habis kita kata apa? Abdul Syakur, Abdul Ghafur, Abdul Rahman. Rahman tu sifat Allah. Sifat yang berdiri dengan zat Allah yang kadim, lagi azali. Tak boleh nak letakkan Rahman itu kepada orang. Kerana itu zat yang hadis. Tapi kalau kita tahu Abdul Rahman, boleh tak? Boleh. Pasal dia bukan zat Allah. Dia bukan sifat Allah, Abdul Rahman. Abdul Rahman tu hamba yang pengasih manusia. Hatta kalau bahasa Arab kita belajar, Rahman itu pun boleh. Kerana Rahman itu bahasa Arab. Tapi jangan tahu alif lam. Kalau tahu alif lam, tak boleh. Ar-Rahman. Itu Imam baca Ar-Rahman, Malikul Quddus, Salamul Mu'min, Muhaimin. Itu dia. Pasal semua tu ada alif lam. Kalau tak ada alif lam, dia tidak menjadi sifat Allah. Dia dipanggil dalam bahasa Arabnya Ismun Nakirah. Ismun Nakirah bukan sifat Allah. Sifat Allah, ittifaq semua ahli nahwu, dalam Quran semua disebut nama-nama Allah ini, pangkalnya ada alif lam. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Al-Karim. Mesti ada alif lam. Alif lam itu dipanggil lil ahdi zihni. Itu dia. Khusus alif lam itu tentu bagi sifat Allah. Tapi kalau sifat itu kita letakkan pada benda yang baru, namanya Ar-Rahman, kufurlah kita. Maknanya kita syiriklah. Mensyirikkan Allah, Ar-Rahman itu sifat Allah, pada zat yang kadim, kita gantungkan kepada zat yang hadis. Ini zat ni. Tapi zat yang hadis. Baru. Bukan zat yang kadim. Begitu juga lafaz Allah. Nama khusus bagi zat Allah yang kadim lagi azali. Kalau kita letakkan kepada ni, maka kita letakkan benda yang kadim, sifat yang kadim lagi azali kepada benda baru. Hatta kalau Quran pun. Quran itu adalah nama khusus. Faham tak cakap saya? Quran itu nama satu yang khusus. Mana ada Quran? Ada Quran. Ada Quran yang banyak-banyak ke? Quran ni. Quran maknanya apa? Di dalamnya daripada kulit sampai kulit berisi dengan kalamullah. Kalau ada tulisan-tulisan yang lain, boleh ke ditulis Quran? Tak boleh. Kalau ada tafsir, boleh tulis Quran? Tak boleh. Itu sebabnya, kalau ada tafsir, dikata kitab tafsir Quran. Betul tak? Betul lah, itu dia. Tak boleh nama Quran. Ini pula Quran nak letakkan kepada benda yang hadis, mana boleh. Itu semua tak boleh, tuan-tuan. Itu sebab kita tangkap. Dulu masa saya kerja, saya ada tangkap seripa, ada tulis Al-Quran. Keluar dalam ada Al-Quran. Tak boleh. Mana boleh? Itu nama bagi kalimah Allah. Kalimah Allah itu zat yang kadim lagi azali. Habis kita pula tukang setuju pula taruh Allah itu pada ni. Memang saya tahu, tuan-tuan, ya, saya tahu. Kita nak menentang secara terang-terang tak boleh. Sebab negeri kita ni ada undang-undang. Ada undang-undang. Itu sebabnya Nabi dalam satu hadis dia kata, "Idza ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi." Apabila kamu melihat satu kemungkaran berlaku, ubah dengan tangan. Boleh tak kita ubah dengan tangan? Dengan kuasa. Lawan.
Itu maksudnya. Boleh ke? Tak boleh. Fa'in lam tastati' fabilisani. Kalau tak boleh dengan tangan, dengan kekuatan, ubahlah dengan mulut. Macam saya lah mulut lah. Bercakap. Sana sini dia bercakap. Tuan-tuan pun boleh bercakap. Jangan diam. Nanti tak lepas ayat ni nanti. Kena cakap. Itu yang kedua. Tahap yang kedua, iman kita. Tahap yang ketiga, fa'in lam tastati' fabi qalbi. Kalau kamu tak boleh juga tegak dengan tangan, dengan mulut pun tak berdaya, nak cakap pun tak boleh, kena tangkap, potong lidah. Fabi qalbi. Maka katakanlah dalam hati kita. Apa kita kata? Kita nak kata apa? Aku tidak setuju perkara itu. Aku tidak setuju perkara itu. Itu sekurang-kurang. Jangan kita setuju, tuan-tuan. Kalau kita setuju, apa salahnya? Ini banyak orang cakap, tuan-tuan. Apa salahnya nak guna nama Allah? Apa salahnya? Suka ke tuan-tuan besok kalau Tok Kong Cina tu sebelah ada nama Allah, sebelah nama Muhammad? Suka? Dah mula. Dia dah mula sekarang. Saya dah jumpa beberapa Tok Kong Cina yang kubah dia tu tak ikut congkor bintang 3 lagi. Saya jumpa. Dia tak ikut bintang tu lagi. Dia dah ikut apa? Kubah kita tu. Kubah masjid ni. Itu dah mula dia tu. Dia dah masuk kaki dia separuh. Besok anak kita keliru. Ini macam kubah masjid dia masuk dalam tu. Fa'in lam tastati' fabilisani. Fa'in lam tastati' fabiqalbi. Kalau kamu tak berdaya mengubah dengan tangan, dengan kuasa dan sebagainya, ubahlah dengan mulut, bercakap, beri penerangan. Kalau tak berdaya juga tak boleh, cakap dengan mulut pun tak boleh, tangkap apa semua, fabilisan, fabiqalbi, dengan hati. Wadzalika adhaful iman. Nabi kata, itu adalah selemah-lemah iman. Selemah-lemah iman kita. Tapi alhamdulillah, lepas jugalah. Daripada kita merezakan benda tu berlaku, depan mata kita, tak apalah, biarlah, sama aja. Apa benda? Sama aja. Apabila dia buat tu hari saya dengar ceramah, dia kata Nabi Allah Isa pun guna kalimah Allah. Mana ada Nabi Allah sering guna kalimah Allah? Tak ada. Dalam kitab dia langsung tak ada menyebut nama Allah. Nabi Allah Isa ketika dia nak dipalang, nak disalib, dah tangkap dah, masuk dalam rumah, dah nak disalib. Apa dia cakap? Dia tak kata Allah. Dia kata Heli, Heli sabatani. Heli, Heli. Wahai Tuhan, kenapa biarkan aku? Itu. Kenapa tinggalkan aku? Kenapa biarkan aku? Begitu. Dia tak cakap Allah. Apa dia tak kenal Allah lah? Heli, Heli. Maknanya Tuhan. Dalam bahasa dia, Heli itu Tuhan. Sabatani, kenapa engkau biarkan aku? Tinggal takut sampai nak kena sula. Sampai nak kena tangkap. Dari sini kita faham bahawanya Nabi Allah Isa bukannya Tuhan. Bukannya anak Tuhan. Kalau dia Tuhan, salah satu daripada 3 Tuhan dia, dia tak perlu minta pertolongan pada Tuhan. Dia sendiri boleh naik. Kalau dia Tuhan, sebagaimana yang didakwa oleh orang-orang Nasrani. Itu yang dikata dia sesat tu. Itu yang kita sebut dalam Fatihah tu. Waladhalin tu. Kesesatan dia tu.
Habis dalam semayang kita kata waladhalin. Bukan juga jalan-jalan orang yang sesat. Engkau jauhilah aku ya Allah daripada jalan-jalan orang yang sesat. Siapa dia? Orang-orang Nasrani. Itu dia. Tapi bila orang Nasrani minta macam tu, kita setuju pula. Inilah dia hakikatnya tuan-tuan. So nak buat macam mana? Besok akan berlaku tuan-tuan. Depan gereja ataupun depan tokong akan tahu nama Allah. Kita nak buat macam mana tuan-tuan? Saya nak tanya tuan-tuan nak buat macam mana? Suka ke tuan-tuan tengok? Boleh ke kita dakwa? Kalau sekarang ditahu macam tu, kita boleh pergi pejabat polis, kita bereport pada polis, dia menyalahgunakan. Pasal dalam enactment ada. Dalam enactment pentadbiran agama Islam ada menyebut kalimah-kalimah indikatif orang Melayu, orang Islam, yang tak boleh disebut oleh bangsa yang tidak Islam. Di antaranya Allah, Subhanallah, Alhamdulillah. Masuklah puasa, haji, apa semua tu. Besok kalau ditampal kat situ, kita nak tangkap dia tak boleh, tuan-tuan. Sebab apa? Mahkamah telah meluluskan. Memberi kebenaran dia menggunakan. Kita nak buat apa? Oleh kerana Mahkamah Agung telah melepaskan perkara itu, dalam enactment kita menyebut apa juga peruntukan, apa juga keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Agung yang bertentangan, apa juga yang kita buat di negeri bertentangan dengan keputusan Mahkamah Agung, dengan sendirinya enactment negeri itu terbatal. Pasal apa? Itu tersebut dalam mana? Perkara 73 perlembagaan. Itu yang nak pindah tuan. Kalau boleh pindah tu, banyak selesai. Tapi dulu masa kita selesa, kita tak buat. Sekarang dah tak selesa, dah miang badan, baru nak buat. Nak pindah perlu kepada berapa? 2/3 parlimen. Boleh dapat 2/3 orang kita. Ustaz Saleh ada tak? Kalau Ustaz Saleh ada, dia lebih tahu lebih saya. Kita nak pindah perlembagaan, mesti mendapat 2/3 daripada parlimen, ahli parlimen. Kita majoriti simple pun tak dapat. Kalau tak campur dengan orang dia, tak dapat majoriti. Tak boleh merintah pun. Tuan-tuan. Kita ni makin lama makin jauh sebenarnya. Makin lama makin jauh. Bukan makin kuat. Makin lama makin jauh. Itu tak ada jalan tuan-tuan. Lain kita kena kembali kepada Allah. InsyaAllah. Allah kata, in tansurullah yansurkum wasabbit aqdamakum. Kalau engkau menolong agama Allah, nescaya Allah akan tolong kamu. Dan Allah tetapkan kaki kita di bumi yang kita berpijak. Kita orang Melayu tuan-tuan, tuan-tuan semua orang Melayu. Mana kita nak pergi tuan-tuan? Orang dia boleh pergi Singapura. Dia boleh pergi Hong Kong. Orang Jawa, bapa orang Jawa tak? Orang Jawa dia boleh balik Indonesia. Kita nak balik mana tuan-tuan? Inilah dia bumi kita. Inilah kita harap menakung jasad kita apabila kita mati. Tak dengar? Bagus tak dengar tu. Benda tu sensitif. Tuan-tuan, jadi sempena dengan mungkin kelas ini kelas terakhir, bukan terakhir, kelas penangguhan bagi saya. Saya berharap tuan-tuan dapat faham ini semua. Dan perkara-perkara saya dah sebut banyak. Benda-benda yang berlaku pada hari ini. Tolong tengok sama-sama. Jangan besok bila dah orang kata hancai bocai. Ya, macam sekam dalam api. Sekam makan api. Sadar-sadar dah hangus je semua. Tak ada apa lagi dah. Baru kita nak betulkan tidak ada artinya. Puasa-puasa
Semayang-semayang, tetapi banyak perkara yang lain yang perlu kita perhatikan untuk keselesaan, untuk kestabilan agama kita, kestabilan untuk anak-anak kita. Sian anak-anak kita besok, tuan-tuan. Sian. Dan atas jihad kita, di atas keperhatianan kita, insya-Allah bumi Melayu ini akan tetap beragama Islam dan anak-anak kita semua akan beragama Islam sebagaimana kita menganut agama Islam dan kita mati beragama Islam. Saya ingat itu saja yang saya nak sampaikan hari ini. Mudah-mudahan ada kebaikannya. Saya baru 3 kuliah, tuan-tuan, dah nak berhenti. 3 kuliah baru. Belum sampai 4 lagi, 3 baru. Dah nak berhenti. Apa nak katakan? Dah lambat? Ya. Doa panjang umur. InsyaAllah. Doa panjang umur. InsyaAllah panjang umur kita berjumpa lagi insyaAllah. Ni bulan-bulan yang baik ni doakan apa kita, doakan anak-anak, doakan keluarga, doakan orang-orang yang tercinta, orang-orang yang telah meninggal dunia, bapa kita dan sebagainya. Tak ada mereka, tak ada kita, bukan? Doakan sama. Di samping itu jangan lupa doakan negeri kita, negara kita supaya aman, damai, mendapat panduan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok di luar sana banyak negara-negara Islam yang dah kacau bilau, tuan-tuan. Negara Arab pun dah hancur, berlebu semua sekali. Saudi yang menjadi pergantungan kita pun dah. Malaysia tidak mengiktiraf Israel lagi, tapi Saudi dah iktiraf. Daulat Imarah dah mengiktiraf. Banyak negara-negara Arab dah iktiraf. Turki tak iktiraf. Itulah begitulah, tuan-tuan. Nampak sangat dia punya perubahan itu. Makin baik ke makin tak baik. Walaupun Allah berikan banyak petunjuk, walaupun Allah berikan banyak kebaikan, nampak kita ni makin tak baik. Alhamdulillah ni tuan-tuan adalah orang baik, orang yang bertuah. Kita adalah orang yang bertuah kerana kita beragama Islam. Ini pilihan Allah, bukan pilihan kita. Siapa yang nak? Kalau dia keluar je dia nak agama Islam, dia sebut aku nak Islam. Tak ada, tuan-tuan. Semua dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila Allah pilih kita beragama Islam, kita kena bangga dengan Islam. Kerana Islam yang ada pada kita itu adalah pilihan Allah. Allah pilih kita. Kalau kita beriman kepada Nabi Muhammad, mengikut umat Nabi Muhammad, kita mesti bangga. Sebab kita dipilih menjadi umat Nabi Muhammad. Kenapa mesti lari? Ini sikit punya hal, murtad. Sikit punya hal, lari dari Islam. Nak tangkap dengan jayaz, lari dari Islam, murtad. Apa cerita ni, tuan-tuan? Kita syukur, tuan-tuan. Bukan setakat kita ni beragama kebaikan agama Islam. Allah jemput kita. Ni tuan-tuan semua ni. Allah jemput kita masuk rumah dia malam ni. Ni rumah dia. Berapa banyak orang luar sana tak masuk? Berapa banyak orang luar sana tak beragama Islam? Berapa banyak orang luar sana tidak beriman kepada Rasulullah? Kita dipilih. Kuntum khaira ummatin. Engkau adalah sebaik-baik orang yang aku pilih. Dipilih kita malam ni untuk duduk dalam ni. Dia beri pahala. Lagi duduk fil jannah. Betul tak, Ustaz? Orang yang duduk dalam masjid mengingati Allah. Dia kata, Iza marartum bi raudatin min riyadil jannah farta'u. Apabila kamu lalu di taman-taman syurga, hendaklah kamu singgah. Sahabat bertanya, apa di taman syurga? Taman syurga ialah majalisul ilm. Majlis-majlis ilmu. Ni, majlis ilmu ini taman syurga. Tuan-tuan semua berada di taman syurga. InsyaAllah akan masuk syurga. InsyaAllah. Kalau rajin semua, selalu masuk taman syurga di dunia ni, InsyaAllah akan masuk syurga. Semua dipilih, tuan-tuan. Allah pilih, tuan-tuan ni. Untuk masuk dalam majlis ni.
Berapa banyak orang luar sana tak masuk? Mereka itu tak senang kan? Tuan-tuan ada kereta jet ke apa ke? Mereka kadang-kadang ada kereta lebih baik. Badan mereka lebih sihat. Makan mereka lebih sedap. Tak datang. Tak dipilih oleh Allah. Ni Allah nak bagikan kelebihan dia kepada tuan-tuan. Nak bagi apa? Nak bagi rezeki. Rezeki apa? Pagi tadi dah bagi iman, dah bagi Islam. Dah bagi rezeki makan apa semua. Ini nak bagi? Bagi apa? Bagi ilmu. Itu dia. Nak bagi ilmu. Ilmu itu rezeki. Ada orang dapat. Ada orang tak dapat. Ilmu itu rezeki. Apa nak guna ilmu? Ilmu itu pelita. Ilmu itu pelita. Pelita nak buat apa? Menyuluh. Menyuluh. Nak suluh. Pelita tu nak suluh. Macam orang ada ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf. Tentu ada belajar ilmu tasawuf. Apa Cik Guru kata ilmu tasawuf? Ilmu tasawuf menyuluh. Guna ilmu tasawuf itu nak menyuluh. Nak suluh apa? Suluh harimau? Tak. Nak suluh hati. Ilmu tasawuf menyuluh hati kita. Nak tengok hati kita itu ada tidak sifat-sifat baik yang boleh mendorong kepada taat. Tu dia. Kalau kita dah suluh hati kita, dalamnya tak ada sifat-sifat ataupun ada sifat-sifat baik, tapi ada sifat-sifat yang tak baik. Sifat tak baik mendorong kepada maksiat. Sifat baik kalau ada dalam hati kita mendorong kepada taat. Tuan-tuan, itu gunanya lampu, itu gunanya ilmu. Macam ilmu ini. Nak suluh lah tu. Nak suluh. Ilmu tauhid. Nak suluh apa? Nak suluh hati kita berkenaan dengan kepercayaan kita kepada 3 perkara. Percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi, percaya kepada Al-Ghaibiyat. Itu 3 saja. Itu ilmu tu yang menyuluhnya. Lampu suluh dia apa? Ilmu tauhid. Ilmu tauhid, ilmu mengenal Allah. Kita suluh hati kita kenal tak Allah. Tuan-tuan kalau dah belajar tauhid, suluh dalam hati. Kenal tak Allah? Macam mana rupa Allah? Pandang tak nampak. Dengar tak ada. Tengok pun tak ada rupa. Macam mana nak kenal? Itu sebab banyak orang tak kenal. Kalau orang kenal Allah, takkan dia cakap bohong. Pasal dia tahu Allah mendengar. Kalau orang kenal Allah, tak ada siapa yang nak buat maksiat dalam dunia ni. Pasal dia tahu Allah melihat. Suka ke kita dilihat oleh ketua kita, kita melakukan benda yang tak baik? Suka ke? Dan benda yang tak baik kita laku tu pula berdosa. Suka ke? Itu dia tu. Mahu jawabnya kalau kita ghostan baik, tak kenal. Kalau dia kenal, dia tak akan buat. Begitulah tuan-tuan. Itu gunanya menyuluh. Itu sebab belajar ilmu tauhid, belajar ilmu tasawuf adalah belajar ilmu fiqh. Fardu ain adalah fardu ain bagi tiap-tiap orang. Bukan fardu kifayah. Tasawuf fardu ain. Tauhid fardu ain. Fiqh fardu ain. Fardu ain maknanya tiap-tiap orang kena belajar. Belajar berniaga, belajar bertukang, itu fardu kifayah. Tak semua orang perlu pandai tukang. Tapi semua orang perlu pandai sembahyang. Itu fardu ain. Semua orang perlu pandai baca Quran. Itu fardu ain. Kalau tak belajar, tak tahu, tak lepas tuan-tuan. Tak lepas fardu ain. Tak lepas fardu ain lah, berat. Berat.
Begitulah tuan-tuan ya, secara ringkasnya. Saya kalau nak cerita tu macam-macam boleh saya ceritakan. Tapi masa terhad, ini pun dah pukul 9 tuan, saya dijandi tadi. Kalau azan je saya nak berhenti hari ni, saya kata. Tak jadi juga tuan-tuan, tak jadi juga. Tak jadi. Jadi sikit lebih kurang minta maaf. Ya. Selama kuliah 3 minggu ni, saya bercakap macam-macam. Mungkin ada yang menyentuh perasaan dan sebagainya. Saya pohonkan maaf. Hasrat saya adalah baik ialah untuk kita sama-sama sadar. Khususnya saya lah. Khususnya saya yang lebih nak sedar daripada tuan-tuan sendiri. Mudah-mudahan kesedaran itu untuk semua sebenarnya. Untuk semua. Untuk semua supaya kita sedar dan kita bila kita dah sedar baru kita berjalan. Kalau tak sedar macam mana nak berjalan tuan-tuan? Ada orang bangun tidur dia lalap mata dia berjalan. Tumbang. Dinding langau. Dinding dia langau tuan-tuan. Mesti dia tidur, jaga, sedar, baru dia berjalan. Baru betul. Ini pintu, ini tangga. Baru dia boleh jalan keluar pintu, keluar tangga apa semua dengan selamat. Kalau tadi dia tidur, dia jaga, dia tidur, dia jalan, lain pergi. Tempat lain tu. Keluar tingkap. Dia tak keluar pintu, keluar tingkap. Itulah tuan-tuan ya. Rutih saya, sikit lebih kurang, minta maaf. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadha. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. InsyaAllah kita berjumpa lagi masa hadapan. Nanti Imam akan beritahu saya sama ada kelas ini kelas terakhir ataupun nanti itu bincanglah dengan jawatankuasa dan sebagainya untuk menentukan perkara itu. Saya sedia menerima. Kalau ini yang kelas penangguhan, okey, alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih banyak. Ucapkan selamat berpuasa, selamat beribadat di bulan puasa, selamat menjalani ibadat puasa dan selamat beramal di bulan puasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah SWT dan segala hajat kita, doa kita di bulan Ramadan ini dikabulkan oleh Allah SWT. Sesungguhnya bulan Ramadan itu bulan beramal, bulan di mana diistijabahkan segala doa kita insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna imanan fik wa yaqinan fi dinik warzuqna ilman nafi'an wa fahman wa dzakratan qawiyah. Innaka rabbi al-hayyul al-qayyum la ta'khudhu sinatun wa la naum wa la hawla wa la quwwata illa anta subhanaka ya rabbi amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.